Jadi seterusnya kita akan masuk kepada bab terakhir pada malam ini, iaitu tentang pilihan raya negeri Melaka dan juga terhadap kerajaan sekarang. Sebab jarang Tun komen terhadap Perdana Menteri baharu kita Ismail Sabri. Nanti saya akan tanya Tun tentang soalan inilah. Soalan pertama, PRN Melaka. Tentang PRN Melaka, adakah Parti Pejuang akan menyertai PRN Melaka yang akan datang nanti? Kalau tidak, apakah alasan untuk tidak menyertai? Dan jika jawapan ya, apakah strategi yang dipakai oleh Parti Pejuang? Akan atas tiket sendiri atau akan membuat gabungan dengan pihak-pihak lain? Silakan Tun. Parti Pejuang tidak akan ambil bahagian dalam pilihan raya di Melaka jika diadakan. Sebabnya ialah perkara ini tidak harus berlaku. Hanya kerana ada 2-3 orang yang tak puas hati dengan orang lain, mereka ambil tindakan untuk menjatuhkan kerajaan. Sebenarnya mereka sebahagian daripada kerajaan. Mereka jatuhkan kerajaan kerana mereka ingin jadi ketua menteri. Jadi ini permainan tak serius berkenaan dengan kuasa politik. Kita bagi kuasa politik supaya diguna dengan baik. Tapi janganlah guna kuasa politik untuk menjatuhkan orang itu, orang ini dan menaikkan orang tertentu. Umpamanya Muhyiddin. Muhyiddin dijatuhkan. Kita harap yang menggantinya ialah parti lain. Tetapi apa yang berlaku ialah yang menggantinya ialah parti yang sama. Cuma tukar kepala saja. Tukar Muhyiddin kepada Ismail Sabri. Ini bukan cara serius untuk memperbaiki pentadbiran. Orang itu juga ada dalam kerajaan yang ada sekarang ini seperti yang ada dalam kerajaan Muhyiddin. Terlalu banyak cara-cara berpolitik yang tidak mengambil berat tentang kestabilan negara. Orang tak percaya sekarang ni kepada kerajaan. Banyak rasuah yang berlaku. Ada orang yang membuat aduan bahawa mereka cuba masuk dalam satu bidang perniagaan. Mereka diberitahu bahawa bidang ini sudah diambil oleh wakil rakyat kerajaan. Jadi you tak boleh masuk. Ini bukan cara pentadbiran. Kita kena tadbir negara dengan baik. Kita jadi ahli politik bukan kerana nak dapat gaji, bukan kerana nak dapat title, tetapi kerana nak berusaha untuk memajukan negara. Tetapi mereka ini cuma utamakan kepentingan diri. Sebab itu umumnya saya tak bersetuju sama sekali dengan seluruh kerajaan yang ada sekarang ini. Kerana tumpuan mereka bukan untuk menjalankan tugas tetapi untuk dapat tempat, dapat nama, dapat title, itu saja. Tun sebut tadi kerajaan lama sama seperti kerajaan Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun memang jarang komen tentang Perdana Menteri yang baru iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Bolehkah Tun kongsikan pandangan Tun terhadap beliau? Adakah beliau merupakan seorang yang sesuai tanpa upaya untuk menjawat jawatan yang teramat penting ini? Saya biasanya memberi masa sebelum saya buat komen. Saya nak tengoklah apa yang dia nak lakukan. Saya kalau dia buat benda yang baik, tak baiklah kalau saya tegur dia. Sebaliknya kalau dia buat benda yang tak baik dalam jangka 2 bulan, 3 bulan, pada masa itu saya akan tegur. Namun demikian, sesama rakan-rakan saya, kita telah menyuarakan pandangan kita berkenaan dengan kerajaan baru ini. Faham. Jadi Tun tadi sebut Pejuang tidak akan mengambil bahagian dalam PRN Melaka ini. Jadi adakah Tun akan turun padang untuk berkempen? Dan jika jawapan adalah ya, parti apa yang akan Tun sokong? Saya tak boleh turun padang, saya tak boleh sokong siapa pun.
pasal saya daripada Parti Pejuang, dan Parti Pejuang ini berkecuali. Kita tak memihak kepada PH ataupun PN. Kita berkecuali. Dan kita nak tentukan kita berjuang untuk satu matlamat. Untuk membersihkan negara kita. Untuk membangunkan semula negara kita. Dan kita mempunyai banyak idea macam mana nak lakukan itu. Dan bagi kita yang penting ialah pilihan raya ke-15. Dalam pilihan raya yang ke-15, ada kemungkinan sebuah kerajaan baru boleh dilantik. Kalau kerajaan yang lama ini juga dilantik, tak ada perubahan lah. Macam itulah juga. Jadi nyata kalau warisan ke Syed Saddiq ke Parti Muda nak minta tolong Tun pun tak akan turun padang untuk membantu mereka. Saya tak akan turun padang. Terima kasih Tun. Jadi kita masih kat PRN Melaka ini. Jelas UMNO tidak akan bekerja sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Parti Bersatu. Ada jelas, amat jelaslah Zahid, Presiden UMNO telah sebut beberapa kali. Semalam sebut, last week pun sebut. Jadi jelas Bersatu akan kalah teruk pada situasi seperti ini. Kalau dia orang berdanting atas tiket sendiri, tidak bekerja sama dengan UMNO menghadapi lawan 3 juru. Jadi soalan saya kepada Tun, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dia nampak jalan mati, mesti kalah teruk. Sekarang dia ingin balik bersama Tun, nak bubarkan Bersatu masuk Berjuang atau nak gabungkan Bersatu dengan Berjuang. Adakah Tun akan bersetuju dengan cadangan ini? Kita nak cari orang yang lurus, yang pegang kepada prinsip. Dia sendiri berkata prinsip tidak penting, politik saja yang penting. Orang yang semacam ini tidak sesuai dengan Pejuang. Parti Pejuang ini kebanyakan daripada penyertanya adalah orang, bukan orang politik. Orang yang berasa bertanggungjawab terhadap negara, yang khawatir dengan keadaan sekarang, dan mereka ingin memasuki dalam bidang politik kerana ingin betulkan keadaan yang tak betul. Jadi orang lama ini saya dapati semuanya terlibat dengan rasuah. Adanya kerajaan Muhyiddin disebabkan banyak daripada orang yang dulu sokong saya diberi tawaran untuk jadi menteri. Jadi menteri dapat duit banyak sekarang. Itulah orang yang semacam ini tak sesuai untuk Parti Pejuang. Jadi soalan terakhir saya pada malam inilah, kita sudah lewat 10 minit. Harap Tun jangan marah saya kerana lewat sikit. Soalan terakhir saya, Tun, ada satu soalan yang ramai orang muda seperti saya telah tertanya-tanya dan tiada langsung jawapan, iaitu apakah jalan masa depan negara yang tercinta ini? Malaysia dari segi GDP keseluruhan telah didahului oleh Indonesia, Thailand, Filipina dan tidak lama lagi Vietnam. Pada dulu kita pandang negara-negara jiran seperti ini sebagai negara yang di bawah kita. Sekarang dia orang sudah mendahului kita. Dan lagi-lagi teruk dengan kawalan pandemik COVID yang tidak efektif selama 1.5 tahun ini. Telah membelahankan ekonomi tanah air kita. Adakah kami sebagai rakyat Malaysia telah menghilangkan harapan dan hanya boleh menerima destiny diperintah oleh kerajaan Gagah dan menuju kepada arah negara Gagah? Apa pandangan Tun tentang perkara ini, dan apakah harus kami sebagai generasi yang akan datang, anak saya sebagai contoh, boleh dan harus lakukan untuk mengelakkan destiny ini? Tun, boleh bagi nasihat sikit kepada orang-orang muda di Malaysia? Kita akan ada pilihan raya. Dalam pilihan raya, pilihlah yang terbaik. Jangan pilih kerana disogok dengan wang. Kalau pilih yang disogok dengan wang, kita akan dapat pemimpin yang cuma berusaha untuk kepentingan diri mereka, tak untuk
negara kita, tak untuk kita. Orang yang undi mereka akan jadi mangsa juga. Sebab itu jangan terima rasuah. Jangan terima duit untuk nak undi mana-mana pihak. Pilih calon yang terbaik, calon yang bersih, dan saya yakin kalau kita pilih calon yang bersih dan calon-calon inilah yang akan menang dan mereka diri kerajaan, kemungkinan negara kita kembali maju adalah lebih besar daripada kita dengan sengaja terima duit untuk nak undi. Kalau you pilih kerana duit, percayalah masa depan negara kita ini akan menjadi lebih buruk daripada sekarang. Jadi sekian soalan saya lah pada malam ini. Sebelum kita bersurai, saya memberi peluang kepada Tun Dr. Mahathir untuk membuat satu kesimpulan dan juga untuk membalas apa-apa isu yang Tun ingin berhurai yang tidak ditanya oleh saya pada program malam ini. Sekarang ada 6,000 lebih penonton di atas talian. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kita. Silakan Tun. Ya, pada satu masa dulu kita menjadi sebuah negara yang maju yang dikenali sebagai Asian Tiger. Bukan kerana sistem, kerana kepimpinan dan minat orang yang menguasai kerajaan. Tetapi dalam sistem yang sama, apabila kita dapati seorang seperti Datuk Seri Najib yang merosakkan partinya, yang merosakkan pentadbiran, yang merosakkan segala-galanya, orang yang semacam ini sudah memburukkan keadaan dalam negara. Sekarang ini beliau sendiri pun berpecah. Dalam parti UMNO yang dulu tak pernah pecah, sudah berpecah. Dan ada banyak faction itu, faction ini, kerana bukan memikir tentang negara, memikir tentang diri sendiri. Jadi kalau kita bagi layanan kepada orang yang semacam ini, negara akan hancur. Sebaliknya kita ada peluang. Katanya 53% daripada pengundi ataupun rakyat bosan dengan politik. Ya, kalau bosan dengan politik dan tidak mengundi, yang akan menang ialah orang yang perasuah-perasuah tadi. Sebab itu orang yang bosan dengan politik, dalam pilihan raya mereka mesti tentukan orang yang dipilih adalah orang yang baik-baik belaka. Mereka perlu keluar undi bukan untuk nak dapat sesuatu kerana rasuah, tetapi undi kerana ingin melihat negara kita ini kembali maju dan dikenali sebagai negara contoh, sebagai Asian Tiger. Kita boleh, kita ada orang yang mampu buat ini, tapi malangnya kita telah hadapi satu jenis tindakan lompat-melompat ini yang menyebabkan sekarang ini kita dapati menteri-menteri yang tidak pun mahu berjumpa dengan orang ramai kerana tak tahu nak cakap. Takut berjumpa dengan jurnalis, takut nak jawab tak boleh. Ini menteri ini tak ada kebolehan. Dengan itu tentulah mereka tak boleh usaha untuk majukan negara.